bila dia mengatakan hujah Najib paling besar. Semalam dia bersumpah pun, sumpah mubahalah. Sumpah mubahalah ni tuan-tuan, sebenarnya sumpah bila kita difitnah, kan? Allahu wa billahi wa tallahi, kita bersumpah. Kalau sekiranya kita bersumpah, dia asal dia daripada sumpah bila suami menuduh isteri atau isteri menuduh suami curang ataupun membuat zina. Dia kata dia tak buat, so tak ada saksi, maka dua-dua boleh bersumpah. Dan saat mereka bersumpah, mereka akan bercerai. Itu ada sumpah li'an, kan? Tak silap, betulkan saya kalau ini adalah salah. Tetapi sumpah dalam hal mubahalah ni, ada ulama extendkan kalau kita difitnah umpamanya. Namun begitu, sumpah-sumpah di dalam Islam itu sendiri, mungkin ada orang bukan Islam keliru, dia kata, boleh ke bersumpah? Dia tanya saya, Islam benar kan ke bersumpah ni? Kira dalam hukum undang-undang Islam benar kan ke? Dia macam ni, sumpah tidak akan negate, tidak akan membuatkan seseorang itu bersalah atau tidak bersalah. Tidak. Dalam kehakiman, even dalam Islam pun, nak bersumpah silakan, tak ada isu nak bersumpah. Saya tak menyentuh hukum. Saya tak kata boleh, tak boleh, haram, halal. Bukan bidang saya nak mengatakan demikian. Terpulanglah dia nak bersumpah, itu urusan dia dengan Tuhan. Namun begitu, urusan undang-undang, itu bidang saya. Saya boleh kata dalam Islam, dalam undang-undang yang ada dalam negara kita, sumpah itu tidak boleh diterima di luar mahkamah. Dalam mahkamah kita boleh bersumpah. Contohnya saya itu nak ambil kursi saya dengan kursi yang satu lagi tu. Saya bersumpah, dengan ini saya bersumpah sekian. So sumpah itu dikira dalam mahkamah. So kalau nak bersumpah, sumpah dalam mahkamah. Macam Najib jugalah, dia kata tak tahu. Bila kat luar tahu pula banyak dia. Dalam mahkamah semua dia tak tahu, kan? Dia nak bersumpah, dia bersumpah kat luar. Dalam mahkamah tak nak bersumpah pula, kan? Tak nak bersumpah. So bila ditanya persoalan 42 juta tu, dia kata apa? Dia kata dalam sumpah dia bersumpah bahawa dia tak tahu menahu tentang 42 juta tersebut. Dia kata dia tak tahu menahu tentang 42 juta tersebut, tuan-tuan. Dia kata, saya tak tahu 42 juta ni mana datang. Dan saya bersumpah, berani bersumpah, saya tak tahu tentang 42 juta ni. Okey. Pada tahun sebelum 2018, dia menyaman Ling Leong Sik. Okey, Ling Leong Sik dia saman kerana Ling Leong Sik punya statement pasal duit ini. So dalam statement, bila dia saman, walaupun saman itu tak jadi, tapi dia sudah hantar affidavit. Affidavit ini adalah sworn statement, kenyataan bersumpah. Dan dalam kenyataan bersumpah itu yang disediakan oleh peguam dia, siapa? Darvit Singh apa, can't remember, tapi ada satu Singh ni lah yang menyediakan affidavit tersebut. Dia menyatakan bahawa dia tahu 42 juta itu masuk dalam akaun dia, cuma dia tak tahu, dia tahu daripada SRC, dia tahu 42 juta tu masuk dalam akaun dia, cuma dia tak tahu daripada yang company di Dermaga Mentari Sdn Bhd dan juga Ikhlas Perdana Sdn Bhd, IPSB, itulah. Dia tak tahu datang daripada dua layer, cuma dia kata dia tahu daripada SRC. Ini akaun bersumpah dia. Dan peguam tersebut yang menyediakan affidavit tersebut datang, dipanggil di mahkamah sebagai saksi pendakwa. Dan beliau menyatakan, ya, Najib mengatakan demikian, ya, saya menulis berdasarkan apa yang ditulis disebut oleh Najib. So saya membuat affidavit tersebut, dan affidavit itu telah dihantar di mahkamah untuk menyaman Ling Leong Sik pada waktu itu. Namun bila kerajaan jatuh, Najib tarik balik saman tersebut. So daripada situ, itu sumpah juga, tuan-tuan. Yang itu sumpah yang bukan dibenarkan, yang valid di dalam mahkamah. That's why dokumen itu boleh ditender di dalam mahkamah sebagai legal document. Itu yang pertama yang boleh diterima. Dikuatkan lagi, kalau dokumen itu tanpa peguam yang menyediakannya, dipanggil hearsay, cakap dengar, mungkin boleh ditolak, tapi pun sukar nak ditolak sebab dia affidavit, dia adalah kenyataan bersumpah. Bila peguam itu dipanggil, menguatkan lagi, double kan, double protection macam Florida, menguatkan lagi hujah bahawa Najib mengetahui 42 juta itu di dalam akaun dia. Itu yang pertama. Kedua, bahawa 42 juta itu datang daripada SRC. Tuan-tuan, dia macam ni, mengetahui masuk duit dalam akaun itu sendiri dah cukup dah. Dah cukup benda itu sebagai bukti AMLA, Anti-Money Laundering Act, iaitu Akta Penggubalan Wang Haram. Itu dah cukup. Ditambah pula, tambah dia dengan apa, tuan-tuan? Dia tambah satu perkara. Apa dia tambah?
Dia tambah pula dengan duit itu datang. Dia tahu duit itu datang daripada SRC. Duit daripada SRC, dia kata dia tahu. Kemudian Najib tak pernah menafikan bahawa duit masuk dalam bank account dia, yang dia punya bank account. Ada yang kata, dia punya bank account, tak semestinya. Dia salah, betul, saya setuju. Contohlah, tiba-tiba adalah orang masuk dalam bank account saya 40 juta. Amin ya rabbal alamin. Dia masuk 40 juta dalam akaun saya. Adakah saya bersalah? Belum lagi. Mungkin orang tersalah masuk. Mungkin orang, dia nak anaya saya. Dia nak anaya saya, dia masuk akaun 40 juta dalam akaun saya punya company. Belum bersalah lagi. Tiba-tiba saya keluarkan duit itu, saya belanja, tuan-tuan. Saya belanja dan saya tak boleh account for mana datang 42 juta tu. Saya tak boleh nak justifikan mana datang. Biasalah kalau saya buat bisnes, orang bayar lah kan. Bayar, okey, saya boleh justifikannya. Bayaran ni, duit daripada bayaran ni, daripada bayaran ni, daripada bayaran ni. So dia kata, dia tak tahu 42 juta ni sebab dalam akaun dia ada beratus juta. Ada 5 transaksi yang disebut di dalam mahkamah oleh Peguam Najib sendiri. 100 juta USD, 40 juta USD, 50 juta euro dalam akaun dia. Kalau kita convert dalam ratus juta, mungkin tak tahulah ratus juta dah. Termasuklah 42 juta ni. Dia kata dia tak perasan 40 juta tu sebab banyak sangat. Banyak sangat, tuan-tuan. Terlalu banyak sampai saya tak perasan 42 juta. So bila saya keluar, mana saya tahu saya keluar 42 juta? Dia kata macam tu. Faham maksud saya? Jadi dalam hal ini, dia sebenarnya mengaku duit tu dah masuk dan duit itu telah dikeluarkan. Duit itu masuk dan duit itu telah dikeluarkan. Okey. Kemudian dia claim, dia kata dia tak tahu. Itu defend Najib. Defend Najib sepanjang perbicaraan, dia tak tahu. Itu defend dia. Dia kata Jolo yang telah menipu dia, yang telah mempermainkan dia. Dia kata telah menipu, dia bagian yang telah trick dia, yang telah dengan liciknya menipu dia. Yang pertama, kalau kita ada Perdana Menteri yang boleh kena tipu senang macam tu, banganglah BN UMNO ni, tuan-tuan. Banganglah Perdana Menteri kita ni. Tersangatlah bangang sampai kau boleh kena tipu oleh budak umur 27 tahun. Cina umur 27 tahun, tuan-tuan. Cina. Ni saya bangkitkan Cina ni sebab kau besar sangat, UMNO ni besar sangat lah bercerita tentang Cina Melayu ni. Cina tipu dia, tuan-tuan. Dia kata Cina tipu lah. Kalau Cina tu tipu, kenapa Cina tu bagi dia jam harga ratus ribu, beg tangan dengan barang-barang yang harga mahal? Tipu ni sepatutnya dia tinggal selai sepinggang. Macam scammer yang scam duit ratus, 11,000, 10,000 duit rakyat kita ni kan. Yang tu betul lah, dia kena tipu. Yang ni nak tipu apa? Beg tangan ada, jam ada, baju mahal ada, percutian pelancongan keluar negara dengan barang-barang mewah ada. Apa yang tipunya? Sebab apa dia kata macam tu, tuan-tuan? Ini semua justifikasi dan desperate times need desperate action. So apa desperate time? Dia pun bermubahalah, bersumpah laknat. Dia kata kalau aku tidak, ini semua fitnah, aku tidak melakukan demikian, dan sekiranya aku menipu, maka aku akan dilaknat oleh Allah. Itu lebih kuranglah poin mubahalah tu, tuan-tuan. Antara orang yang suka bermubahalah, suka bersumpah atas nama Allah, demi Allah kami bersumpah, aku bersumpah. Siapa, tuan-tuan? Surah An-Nur ayat 43 sebut apa dia? Orang munafik. Orang munafik ni tak takut. Saya bukan panggil Najib tu munafik kan, tapi saya nak bagi tahu, orang munafik dia tak takut nak bersumpah. Sebab dia kata, buat apa aku nak takut nak bersumpah? Aku tak percaya pada Tuhan Muhammad, aku bersumpah je lah. Dia kata kan, dia mengaku diri dia Islam tapi dia tak percaya pun. Tuan-tuan, kalau sumpah itu boleh dijadikan weightage dalam penghakiman kita, nescaya tak perlu kita ada mahkamah, nescaya tak perlu kita ada penjara. Kita buat bodoh je lah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak percaya siapa yang kerja warden penjara, saya kenal ada 2-3 orang warden penjara. Tuan-tuan tanya dekat warden penjara tu, sesiapa di sini yang sanggup bersumpah kepada banduan-banduan ni? Siapa di sini sanggup bersumpah laknat? Bersumpah laknat, maka dia akan dibebaskan. 99.9% penjara tu akan sanggup sumpah laknat, termasuk yang bukan Islam pun akan sanggup nak sumpah laknat, tuan-tuan. Percayalah. Sebab apa, tuan-tuan?
Kalau jahat pun dia sanggup buat, dia berani buat, setakat nak sumpah tu apa je lah. Faham maksud saya? Kalau benda yang jahat pun dia sanggup buat, setakat bersumpah tu apa aje lah. Tu point saya. Is ditakdirkan katakanlah Najib tidak bersalah esok is, bagaimana, ataupun whenever lah tarikh Najib tidak, kalau dia tak bersalah, tak apalah, tak bersalah lah. Itulah dia ketetapan mahkamah dan kita terima lah. So saya akan baca dia punya judgement macam ni. Judgement ni saya akan baca, saya akan justify kenapa tiba-tiba hakim ni mengatakan dia tak bersalah. Okey lah, kan, kita akan buat macam tu. Satu lagi tuan-tuan, sumpah sambar petir baru berani. Ini satu lagi tahyul masyarakat kita. Dia kata sumpah ni, kalau kita bersumpah nanti kita akan kena laknat. Orang yang tak percaya, bukan tak percaya tuan-tuan, orang yang desperate, dia tak kisah semua tu. Laknat lah, janji dia lepas. Saya sebut tadi orang munafik kan, dia bersumpah tak kena sambar petir pun. Sebab itu tugas kita kat dunia ni bukan menghukum. Itu tugas hakim. Tugas hakim menghukum. Itu bukan tugas kita nak menghukum orang, kan? Habis yang kau cakap pasal Najib ni apa? Aku tak bercakap tentang Najib tu sebagai sekian-sekian. Aku bercakap tentang Najib berdasarkan apa yang dinyatakan di dalam mahkamah. Di dalam mahkamah tu, mahkamah yang adil tu, kan? Kita bercakap berdasarkan apa yang ada disebut dalam mahkamah yang adil. Itu yang kita cakapkan. So kalau dia tak bersalah, alhamdulillah dia tak bersalah, kan? Dia tak bersalah, tak apalah. Tapi kalau dia bersalah, dan kalau dia tak bersalah tuan-tuan, kita kena ingat itu baru 7 kes. Dia ada 42 tolak 7, ada 30 lebih lagi kes dia. 1MDB sedang berlangsung sekarang ni. Ada yang tanya, Ziz, kalau dia bersalah esok hari atau whenever yang hari dia bersalah tu, dia masuk penjara dia masuk penjara. So kes-kes lain macam mana? Dia akan trial dan dia akan dibawa daripada penjara lah. Maksudnya dia akan dibawa daripada penjara. Daripada penjara tu nanti akan pergilah kes-kes macam biasa. Ada tak kemungkinan, ni tuan-tuan, saya panjang sikit cerita ni sebab saya nak beritahu kenapa beria-ia sangat nak angkat sumpah, kenapa nak beria-ia sangat nak nak angkat sumpah. Kita kata beria-ia sangat supaya hakim peguam dia tak nak membela diri, nampak macam peguam dia tak nak bagi ucapan lisan, dia pecat peguam dia dia bawa bukti baru tak diterima, kan? Kenapa benda ni? Sedangkan dia tahu, peguam dia pun tahu bukti baru takkan diterima. Bukti baru takkan diterima tuan-tuan. Peguam dia pun tahu tentang perkara ini. So apa tujuan dia? Saya bagi tuan-tuan satu perkara ni, kita harap tak berlaku lah, tapi saya sebut dia ada satu lagi peluang, iaitu pengampunan diraja. Dia ada satu lagi peluang, iaitu pengampunan diraja. So nak buat pengampunan diraja, dia kena bersalah dulu. So lepas dia bersalah, katalah dia tak ada kena bersalah, dia tak immediately lah, kan? Kena bersalah dahulu, kemudian beliau akan dibawa di penjara. Pilihan raya akan berlaku dalam masa yang terdekat.